episod pertama Librarian Talk di mana kita akan berbincang dan berbual bersama para pustakawan serta staf sokongan Pustaka Negeri Sarawak. Untuk pengetahuan semua, Librarian Talk ini akan membahaskan dan mengetengahkan fungsi-fungsi perkhidmatan-perkhidmatan perpustakaan serta pencapaian Pustaka Negeri Sarawak. Para pustakawan kami juga akan membincangkan kemahiran bidang kerja, cadangan aktiviti, inisiatif perpustakaan serta inovasi dan berbagai lagi. Untuk pengetahuan, Pustaka Negeri Sarawak mempunyai 4 kampus di mana mereka juga akan mengetengahkan sektor, kampus dan bahagian masing-masing. Jadi pada siri kali ini kita akan membincangkan tentang kepentingan perpustakaan serta amalan pembelajaran sepanjang hayat. Jadi untuk siri kali ini kami telah menjemput Tuan Haji Japri Bujang Masli, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Operasi di Pustaka Negeri Sarawak. Jadi untuk memulakannya, kita nak tahu apakah itu definisi perpustakaan. Terima kasih kepada Librarian Talk untuk sesi yang pertama ini ataupun bicara pustakawan kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi sedikit pengetahuan berkaitan dengan kepentingan perpustakaan dan amalan pembelajaran sepanjang hayat. Berkaitan dengan soalan apakah yang dimaksudkan dengan perpustakaan. Sebenarnya perpustakaan adalah satu institusi ataupun suatu usaha untuk kita memperoleh bahan-bahan sumber maklumat dan kita sediakan untuk diguna pakai atau diakses, dalam bahasa kita dipakai oleh orang ramai dengan cara meminjam dan boleh dikembalikan, dan konsep asasnya adalah berkongsi bahan-bahan sumber maklumat ini. Jadi perpustakaan ini boleh jadi menyimpan bahan-bahan maklumat yang seperti buku ataupun majalah, jurnal dan sebagainya. Bahkan sekarang ada perpustakaan yang memberi pinjam bahan-bahan permainan kanak-kanak dan juga benda-benda lain yang menjadi keperluan kepada masyarakat yang mungkin mempunyai cabaran untuk membeli sendiri, sama ada disebabkan oleh ketidakmampuan dari segi ekonomi ataupun faktor sosial ataupun faktor-faktor lain, sehingga mereka perlu kepada satu sumber maklumat yang dikongsikan untuk memastikan mereka boleh mendapat maklumat yang luas dan terkini, yang boleh dijadikan sumber untuk mereka memajukan diri sendiri di dalam kehidupan mereka secara percuma. Bagaimana pula dengan definisi amalan pembelajaran sepanjang hayat? Amalan pembelajaran sepanjang hayat adalah merujuk kepada suatu tabiat di mana seseorang itu sentiasa berusaha untuk belajar ilmu baru dengan sendiri atau dengan bantuan orang lain, sama ada secara formal ataupun secara tidak formal, dalam usahanya untuk memahami isu-isu atau permasalahan yang dihadapi dan menggunakan ilmu itu untuk menyelesaikan cabaran, untuk menghadapi cabaran atau menyelesaikan masalah tersebut. Jadi apabila kita bercakap mengenai ilmu pengetahuan, kita harus sedar bahawa ilmu pengetahuan ini merujuk kepada suatu perkara yang kita faham membawa maksud bahawa kita boleh membuat kesimpulan daripada maklumat yang kita perolehi. Jadi banyak dalam kalangan masyarakat, khususnya para pelajar, mereka kurang jelas mengenai maksud ilmu pengetahuan, sehingga ada yang berusaha menghafal maklumat-maklumat yang mereka perolehi, dan apabila tiba musim peperiksaan, mereka hanya mengeluarkan kembali maklumat yang mereka hafal itu, dan tidak ada unsur kefahaman. Faham ni membawa maksud kebolehan untuk kita membuat kesimpulan daripada sumber maklumat yang kita perolehi. Jadi kalau kita hanya menghafal, maka kita akan menjadi seperti burung kakak tua
Maknanya kalau burung kakak tua itu kalau diajar untuk mengucapkan selamat pagi, maka tiba satu ketika bila dia sudah pandai mengikuti apa yang kita tunjuk ajarkan kepada burung kakak tua tersebut, maka dia akan mengucapkan selamat pagi tanpa memahami maknanya. Jadi kalau kita datang sebelah malam pun burung tersebut akan mengatakan selamat pagi kerana dia tidak memahami makna atau maksud frasa selamat pagi itu. Jadi orang yang hanya mengulang apa yang mereka perolehi, maklumat yang perolehi, mereka itu belum mendapat ilmu pengetahuan. Mereka hanya hafal maklumat tersebut dan ini yang berlaku. Jadi sebab itulah kita sebenarnya perlu mengamalkan budaya amalan pembelajaran sepanjang hayat, sebab kita sebagai manusia, makhluk yang cerdik ini memerlukan ilmu pengetahuan untuk memastikan kita dapat menyerlahkan potensi sebenar kita dalam kehidupan, baik dalam apa bidang sekalipun. Baiklah, boleh Tuan Haji Japri terangkan mengapa amalan pembelajaran sepanjang hayat itu amat penting? Kita sebenarnya sebagai seorang manusia adalah makhluk yang cerdik. Cerdik membawa maksud bahawa kita mempunyai keupayaan untuk belajar, keupayaan untuk memahami sesuatu. Dan sesuatu itu biasanya adalah maklumat. Dan maklumat kita harus ambil kira bukan hanya benda yang bertulis ataupun benda yang terakam, tetapi maklumat itu ditakrifkan sebagai sesuatu yang mempunyai makna. Contohnya, kalau kita melihat langit mendung, kalau ada makna, maka itu maklumat. Langit mendung maknanya hari nak hujan. Jadi orang yang memahami bahawa langit mendung itu maksudnya hari nak hujan, orang itu telah memperolehi ilmu daripada maklumat langit mendung berkenaan. Jadi kita sebagai manusia mempunyai keupayaan untuk memahami perkara sebegitu. Jadi sebab itulah kita adalah satu-satunya makhluk di dalam dunia ini yang ditakrifkan sebagai makhluk yang cerdik. Tidak ada makhluk lain yang mempunyai keupayaan seperti manusia. Kita boleh mempelajari, boleh memahami maklumat yang kita perolehi. Walau bagaimanapun, dengan kebolehan yang istimewa ini, kita manusia telah dicipta dalam keadaan kita mengetahui hampir tiada apa-apa. Maksudnya manusia itu dilahirkan dalam bahasa yang agak kasar, jahil. Jadi manusia ini bila dia lahir, dia tidak tahu satu apa pun. Jadi di dalam ajaran Islam, di dalam Al-Quran, ayat dalam surah An-Nahl ayat 78, ada dinyatakan oleh Allah SWT bahawa ketika kamu dilahirkan daripada rahim ibu-ibu kamu tanpa mengetahui apa-apa. Dan perkara ini jelas kalau kita lihat anak-anak kita yang lahir daripada perut ibunya, mereka secara fitrahnya tidak mampu berbuat apa-apa. Sebab itulah apabila lahir sahaja, biasanya doktor ataupun jururawat akan mengambil kaki bayi tersebut. Ini zaman dululah, sekarang mungkin pakai vacuum. Mereka akan digantung kaki di atas dan kepala di bawah dan ditepuk di belakang pahu, di belakang bayi berkenaan, barulah dia boleh menangis. Maknanya masa lahir itu menangis pun tak boleh lagi. Jadi kalau kita lihat perkembangan manusia ini sebagai satu makhluk, menangis pun selepas digantung dan dipukul belakangnya oleh doktor ataupun bidan. Dan untuk mereka pandai berjalan pun mengambil masa setahun, dan untuk mereka pandai bercakap secara umumnya mengambil masa 2 tahun.
Dan kita lihat perkembangan mereka pada beberapa bulan pertama. Kalau anak seorang manusia itu menjumpai sampah ke batu ke, semuanya mereka akan letak di mulut dan cuba memakannya. Jadi ini menunjukkan betapa manusia itu dalam hari-hari bulan-bulan pertama kejadiannya tidak mempunyai ilmu pengetahuan langsung apa yang boleh dimakan, apa yang baik, apa yang tak baik. Bahkan ibu bapanya pun dia tak kenal. Mana kalau masa kecil itu kita serahkan kepada orang lain, maka dia akan menganggap orang lain itu ibu bapanya. Tapi seperti yang saya nyatakan tadi, kita mempunyai satu keistimewaan, iaitu kita mempunyai kebolehan untuk belajar. Sebab itu apabila kita berusaha belajar, selepas setahun kita pandai berjalan, 2 tahun kita boleh bercakap. Dan kita harus ingat bahawa sebagai manusia, makhluk yang cerdik ini, selepas 2 tahun kita boleh bercakap tidak kira bahasa apa pun. Maknanya kebolehan kita untuk belajar itu sangatlah istimewa. Tidak ada kena-mengena sama ada kita seorang Melayu atau seorang Cina atau seorang India. Maknanya kalau kita didedahkan dengan persekitaran, semua orang berbahasa Cina, 2 tahun insya-Allah kita bercakap bahasa Cina. Kalau kita didedahkan dengan persekitaran orang bercakap bahasa Arab, insya-Allah 2 tahun kita akan bercakap bahasa Arab. Dan begitulah seterusnya. Tidak kira latar belakang bangsa kita siapa. Bermakna kebolehan kita untuk menguasai ilmu bahasa 2 tahun pertama sejak kelahiran tanpa seorang guru, tanpa menghadiri apa-apa kelas adalah sesuatu yang membuktikan bahawa kebolehan belajar manusia ini, kita ini adalah suatu kebolehan yang semula jadi, yang tidak perlu lagi kita nak pelajari daripada siapa-siapa. Jadi kepada orang yang mengatakan belajar itu susah, itu mungkin ada kesilapan persepsi ataupun ada silap kefahaman sehingga menjadikan mereka menyangka belajar itu susah. Kalau kita dalam 2 tahun itu sejak lahir kita boleh berbahasa, sebenarnya kita boleh belajar hampir apa sahaja. Cuma lain orang mungkin belajar lebih cepat, ada orang mungkin belajar lebih lambat, dan kebolehan kita pun berbeza-beza. Ada orang cepat memahami sains dan matematik, ada orang cepat memahami sains sosial, muzik, seni dan sebagainya. Tetapi dari segi fitrahnya, kita mempunyai kebolehan belajar yang luar biasa. Kita boleh menguasai hampir apa-apa ilmu sahaja. Dan oleh kerana kita tadi pada mula kejadian adalah satu makhluk yang jahil, tidak tahu apa-apa, maksudnya kita kena belajar semua perkara yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Kalau bercakap pun kita kena belajar 2 tahun, jadi perkara lain pun kita kena belajar. Maknanya kita nak makan, kita kena belajar mana yang baik, mana yang bagus, mana yang sesuai untuk kita. Jadi kalau kita nak buat apa sahaja, kita perlu belajar. Kita lahir kosong, tak ada ilmu pengetahuan. Berbeza dengan makhluk lain. Makhluk lain apabila dia lahir sahaja ke dunia ini, sama ada burung yang keluar daripada telur ataupun haiwan-haiwan lain yang dilahirkan oleh ibu mereka masing-masing, mereka telah mempunyai ilmu yang lengkap berkaitan dengan kehidupan mereka masing-masing. Sebab itu kita lihat kalau anak ayam itu keluar daripada telur, boleh dikatakan serta-merta boleh berdiri dan berjalan. Kalau mak dia panggil, mak ayam itulah panggil, dia boleh faham dan ikut mak dia. Dan dia kenal mana satu mak dia, mana satu mak ayam lain. Dia tak akan silap. Dan ilmu mengenai kehidupan seekor ayam tu dia sudah ada. Sebab itulah tidak ada ayam yang pergi ke mana-mana sekolah untuk belajar macam mana nak menjadi ayam yang baik. Tetapi kita manusia lahir kosong. Kita kena belajar semua benda. Sebab itu kita ada di Malaysia ini ada lebih 10,000 buah sekolah semua untuk manusia. Sebab kita perlu menguasai ilmu yang kita perlukan dalam menjalani kehidupan kita. Tidak kiralah dalam bidang agama ke, dalam bidang seni ke, dalam hobi ke, di dalam apa sahaja. Dan dengan kebolehan untuk belajar ini, kita dari segi potensi boleh menjadi apa sahaja. Maknanya peribahasa yang mengatakan tepuk dada tanyalah selera memang bersesuaian dengan kebolehan manusia untuk belajar dan menguasai ilmu pengetahuan. Maknanya kalau kita nak jadi peniaga yang berjaya, kita belajarlah mengenai perniagaan.
Kita belajarlah daripada orang-orang yang berjaya. Kita lihat dan kita fahami. Kita fikirkan, insya-Allah kita boleh berjaya. Kalau kita nak berjaya dalam bidang seni, kita belajarlah bidang seni. Belajarlah bidang muzik kalau kita nak jadi pun. Kalau kita nak berjaya dan cemerlang dalam bidang sukan, kita belajarlah mengenai sukan. Sebab itulah kita lihat bidang-bidang ilmu pengetahuan yang telah dibangunkan oleh manusia secara formal di dalam institusi pengajian, universiti ke sekolah ke politeknik dan sebagainya. Berbagai-bagai. Ada sekolah sukan, ada sekolah muzik, ada sekolah seni, ada sekolah vocational, ada universiti sains, ada universiti pengurusan dan sebagainya. Sebab apa sahaja yang kita perlukan, kita mampu, kita ada keupayaan untuk belajar. Jadi sebab itulah pembelajaran sepanjang hayat adalah suatu kemestian, adalah satu keperluan. Sebab kita pada asalnya jahil. Kita pada asalnya tidak tahu. Kita pada asalnya tidak faham. Kita tidak boleh menggunakan andaian. Kita tidak boleh menggunakan ikut-ikutan. Sebab apabila kita menggunakan andaian ataupun apabila kita menggunakan ikut-ikutan, ikut kawan, maknanya kawan berniaga, kita pun berniaga. Padahal ilmu tak cukup. Kan, kawan kita pergi ke laut nangkap ikan, kita pun pergi ke laut sebab kita tengok dia dapat banyak. Tapi kita tak ada ilmu pengetahuan. Dia dapat banyak ikan, kita tak dapat apa-apa. Kan, dia berniaga untung, kita berniaga rugi. Jadi nanti akibatnya pada diri kita sendiri. Jadi dengan kebolehan kita untuk belajar, kita perlu bertanggungjawab terhadap pilihan yang kita buat dalam kehidupan kita. Dan kalau kita membuat satu kesilapan, akibatnya akan ditanggung oleh kita sendiri dan orang-orang yang hampir dengan kita, maksudnya keluarga kita, kawan-kawan kita, negara kita, jiran kita. Maknanya kalau kita buat satu kesilapan, dia boleh mempengaruhi orang lain, bergantung kepada jenis kesilapan yang kita buat. Maknanya kalau kita buat kesilapan besar, maka ramailah orang yang terlibat. Kalau kita buat kesilapan kecil, mungkin kita seorang saja yang terlibat. Sebab itu pembelajaran sepanjang penting. Sebab itu ilmu pengetahuan penting. Pastikan kita betul-betul faham sesuatu bidang, sesuatu perkara itu sebelum kita membuat keputusan berkaitan dengan perkara berkenaan. Tak kiralah perkara itu berkaitan dengan pekerjaan ataupun berkaitan dengan pilihan kehidupan. Misalnya kita nak mendirikan rumah tangga, nak memilih isteri, nak memilih suami, ataupun kita nak membeli rumah, nak memilih tempat tinggal, kejiranan, di mana kita nak duduk. Kita pastikan, kita memahami, kita ada ilmu, ada maklumat mengenai perkara tersebut sebelum kita membuat keputusan. Kerana ia akan mempengaruhi kehidupan kita. Jadi maknanya berjaya atau gagalnya kita dalam kehidupan, ataupun berguna atau tidak bergunanya kita kepada masyarakat bergantung kepada apa yang kita buat, bergantung kepada pilihan yang kita pilih dan bergantung kepada bagaimana kita melaksanakan sesuatu. Dan semua perkara ini memerlukan pengetahuan, pemahaman yang mendalam terhadap perkara yang kita ceburi, terhadap benda yang kita buat. Barulah kita boleh melakukannya dengan baik dan hasilnya akan menguntungkan diri kita sendiri dan menguntungkan orang sekeliling kita dan menguntungkan kejiranan kita, bangsa dan negara kita, bergantung kepada apa yang kita buat. Sebab itu pembelajaran sepanjang hayat adalah satu kemestian, adalah satu keperluan dan sesuatu yang amat penting. Semua orang kena buat. Tak boleh kita ikut-ikutan sahaja. So kehidupan kita pendek, kita tak ada masa untuk buat kesilapan. Kita belajar daripada kesilapan orang lain, barulah kita boleh memaksimumkan potensi kehidupan kita sebagai manusia. Sama ada untuk kepentingan diri kita sendiri, keluarga kita, atau masyarakat kita, atau bangsa kita. Kita lihatlah orang-orang yang menyumbang dengan banyak tokoh-tokoh yang terkenal dalam masyarakat. Mereka itu mempunyai ilmu yang tinggi dalam bidang yang mereka ceburi. Ini tidaklah bermaksud kita perlu belajar semua perkara, tidak. Ini maksudnya kita perlu sentiasa belajar. Khususnya ilmu yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Khususnya bidang yang kita ceburi. Pastikan kita cukup berilmu. Maknanya kalau kita bekerja dalam bidang perpustakaan, pastikan kita faham keseluruhan mengenai kepustakawanan, mengenai perpustakaan, mengenai pengurusan ilmu, pentingnya ilmu, maklumat itu apa, ilmu itu apa dan sebagainya. Tapi kalau kita belajar sebagai buat tabir, pastikan kita faham prinsip, falsafah bahagian pentadbiran itu. Apa maksud pentadbiran? Dan pentadbiran itu untuk apa? Bagaimana pentadbiran dianggap pentadbiran yang baik? Apakah ciri-ciri pentadbiran yang cemerlang? Dan di perkara ini kita perlu faham. Jadi sebab itu belajar sebanyak itu penting. Bukan maksudnya kita belajar semua perkara. Perkara yang kita tidak perlukan tak payah. Kalau kita nak belajar semua perkara tak habis sebab terlalu banyak perkara untuk dipelajari. Tetapi bila kita nak berbuat sesuatu, apabila kita nak menceburi sesuatu perkara, pastikan kita punya maklumat yang cukup. Pastikan kita memahami, kalau tidak sepenuhnya pun sebanyak yang mungkin kita faham. Supaya kalau berlaku kesilapan, dia tidak menimbulkan penyesalan.
Jadi dan kesilapan pun jarang berlaku biasanya kalau kita mempunyai maklumat yang mencukupi dan kita memahami sepenuhnya apa bidang yang kita ceburi. Sebab itulah pembelajaran sepanjang hayat amat penting. Sebab ilmu pengetahuan adalah asas utama kepada manusia dalam memandu mana-mana manusia membuat pilihan, membuat keputusan dalam kehidupannya, dan keputusan itu akan mempengaruhi sama ada berjaya atau gagalnya apa yang dibuat, dan dia juga akan pengaruhi orang di sekelilingnya, bergantung kepada besar atau kecilnya keputusan yang dibuat itu. Kadang-kadang ia boleh mempengaruhi ramai orang. Sebab itu, untuk memastikan kita boleh memaksimumkan potensi kita di dalam hidup kita sekarang ini, di dunia ini, bahkan untuk memastikan kita berbahagia di dunia dan di akhirat, kita perlu ilmu. Sebab itulah banyak dalam buku yang dirujuk, yang ditulis oleh penulis-penulis ternama khususnya merujuk kepada Sayyidina Ali, seorang ilmuwan Islam, yang menyatakan bahawa kalau kita ingin berjaya di dunia, hendaklah kita berilmu. Kalau kita ingin berjaya di akhirat, hendaklah kita berilmu. Kalau kita nak berjaya di dunia akhirat dan akhirat, hendaklah kita berilmu. Maknanya ilmu itu bukan pilihan. Ilmu itu adalah satu kemestian. Kalau ilmu itu satu kemestian, maka belajar itu satu kemestian. Dan kalau belajar itu satu kemestian, maka belajar sepanjang hayat itu satu kemestian juga. Sebab terlalu banyak ilmu yang perlu kita fahami untuk memastikan, terutamanya di zaman moden ini, banyak benda baru yang kita tidak pernah pelajari masa zaman sekolah. So kita kena belajar dan terus belajar. Sebagai perpustakaan di negeri Sarawak, bagaimanakah sesebuah perpustakaan itu boleh menyokong pembelajaran sepanjang hayat? Oleh kerana ilmu bermaksud maklumat yang difahami, maka jikalau kita ingin mempelajari banyak ilmu pengetahuan, sama ada dari segi kuantiti ataupun jenis bidang-bidang tersebut, maka kita memerlukan sumber maklumat yang banyak supaya kita boleh mentelaah, kita boleh mempelajari dan memahaminya, dan ia akan menjadi ilmu pengetahuan yang kita fahami. Jadi untuk memastikan kita boleh memperolehi maklumat yang banyak sebegitu, tidak ramai kalangan kita yang mampu untuk membeli sendiri bahan-bahan sumber maklumat ini. Dan bahan sumber maklumat ini, seperti yang kita sedia maklum, kebanyakannya amat mahal, terutamanya sumber-sumber maklumat dari luar negara. Kan sekarang buku ada yang berharga sehingga ratusan dan ribuan ringgit. Jadi perpustakaan mempunyai satu peranan yang sangat penting, iaitu ia menggunakan sumber awam untuk membeli bahan-bahan sumber maklumat ini dan dikumpulkan di satu tempat dan boleh diguna pakai dan dikongsikan oleh masyarakat yang ingin untuk mempelajari apa sahaja bidang ilmu pengetahuan yang mereka perlukan di dalam kehidupan mereka. Jadi di dalam pembelajaran sepanjang hayat, peranan perpustakaan amat penting. Memang sekarang ini orang mungkin berfikir bahawa sudah ada televisyen, sudah ada handphone, sudah ada media sosial, banyak maklumat sehingga nak baca pun tidak habis. Jadi mungkin mereka akan melihat keperluan terhadap perpustakaan, peranan perpustakaan di dalam pembelajaran sepanjang hayat mungkin sudah tidak ada lagi. Jadi dalam bidang maklumat, kita harus memahami bahawa tidak semua maklumat itu sama dari segi kualiti, dari segi kewibawaan, dari segi benar dan tidak benarnya. Sekarang kita biasa dengar maklumat palsu dengan kemudahan komunikasi yang bertambah banyak. Semakin banyak maklumat palsu yang dikongsikan secara berleluasa oleh pelbagai pihak dengan motif-motif dan niat yang berbeza-beza. Dan untuk mendapatkan maklumat yang sahih dan maklumat yang berkualiti, walaupun di dalam internet ataupun dalam talian, masih lagi kita perlu membayar, dan tidak semua orang mampu untuk mengeluarkan dana untuk melanggani pangkalan data dalam talian, buku elektronik, e-journal dan sebagainya. Dan langganan ini biasanya memang mahal. Jadi
perpustakaan bukan hanya menyimpan bahan-bahan bercetak dalam bentuk buku, majalah dan sebagainya, tapi kita juga perpustakaan juga mempunyai maklumat-maklumat digital dalam bentuk pangkalan data, dalam bentuk e-journal, dalam bentuk buku elektronik yang dilanggan oleh perpustakaan, dan masyarakat, orang awam hanya perlu menjadi ahli dan mereka boleh menggunakannya dan mengaksesnya daripada rumah masing-masing ataupun daripada pejabat di mana mereka mempunyai perkhidmatan internet. Jadi sebab itulah peranan perpustakaan ini, walaupun dalam suasana kemajuan komunikasi internet sedia ada, peranannya menjadi bertambah penting. Bukan hanya menyediakan ruang untuk tempat kepada orang awam untuk belajar dan mentelaah, dan juga bahan-bahan bercetak, bahkan bahan-bahan dalam talian, khususnya pangkalan data yang saintifik dan juga yang berwibawa, yang biasanya sangat mahal untuk dilanggani oleh individu ataupun orang perseorangan. Jadi perpustakaan dan konsep asalnya mengumpul bahan-bahan sumber maklumat dan berkongsi menggunakannya secara dalam kalangan masyarakat masih lagi relevan, bahkan bertambah relevan dengan perjalanan masa, di mana kita semakin hari rumah pun semakin kecil. Kalau kita nak mampu beli banyak buku pun mungkin tak ada tempat untuk menyimpankannya, dan juga kalau kita beli semua buku yang kita gunakan pun tidak berapa ekonomik, sebab hanya kita yang mendapat faedah. Tapi di perpustakaan kita beli satu buku, semua orang boleh pinjam bergilir-gilir. Jadi sebab itu perpustakaan pada peringkat individu, pada peringkat masyarakat dan pada peringkat negara, bahkan pada peringkat kemanusiaan sejagatnya, masih merupakan sebuah institusi yang amat relevan dan amat penting, khususnya di dalam membantu dan menyokong amalan pembelajaran sepanjang hari. Baiklah, di dalam kita menghadapi pandemik COVID-19, kita nampak dan kita lihat ekonomi juga semakin terjejas. Jadi apakah sumbangan yang boleh perpustakaan buat untuk menyumbang kepada ekonomi, kemajuan ekonomi? Daripada permulaan sesi kita tadi, kita telah menjelaskan, saya telah menjelaskan mengenai kepentingan ilmu pengetahuan dan bagaimana ilmu pengetahuan itu merupakan sesuatu yang amat asas kepada kehidupan seseorang manusia. Sama ada apa-apa bidang yang dia ingin lakukan, apa-apa perkara yang dia ingin ceburi, dia memerlukan ilmu pengetahuan yang mencukupi. Dia perlu memahami bidang yang ingin mereka ceburi tersebut. Jadi di dalam suasana pandemik sekarang, kita tahu banyak bidang-bidang industri, bidang-bidang ekonomi yang terjejas. Bahkan kehidupan seharian pun sudah perlu diubah suai, sehingga ramai yang mengatakan ia merupakan kelaziman baru ataupun new normal. Jadi bila kelaziman harian seperti mencuci tangan, memakai topeng muka dan sebagainya adalah sesuatu yang perlu kita sesuaikan diri kita untuk memastikan kita terselamat daripada jangkitan pandemik COVID-19 ini, maka suasana pekerjaan pun berubah. Ada industri yang akan terjejas teruk sehingga banyak pekerja-pekerja yang dibuang. Mungkin ada juga industri yang akan pupus terus disebabkan oleh pandemik ini. Maka kita perlu meneroka bidang-bidang baru. Kita perlu membina industri-industri baru. Dan kalau kita dalam bidang A, mungkin kita perlu menceburi bidang B. Dan oleh kerana asas kepada seseorang manusia untuk dia berjaya dalam suatu perkara adalah ilmu pengetahuan, dan untuk menceburi bidang baru kita perlu ilmu baru. Maka ilmu baru ini kita perlu belajar. Jadi sebab itulah kembalinya kita semula kepada kepentingan pembelajaran sepanjang hayat. Dan di sinilah peranan perpustakaan. Sebab tadi kita telah mengatakan perpustakaan itu mengumpul bahan sumber maklumat yang banyak dan pelbagai, dan itu boleh digunakan oleh ramai secara percuma, secara berkongsi untuk mempelajari berbagai bidang ilmu yang mereka perlukan. Dalam suasana pandemik sekarang, banyak ilmu baru yang kita perlu belajar, dan kita perlu belajar cepat.
Sebab kita perlu meneruskan kehidupan, kita perlu makan, kita perlu banyak keperluan lain untuk menyediakan rumah, membayar sewa, membayar elektrik dan sebagainya. Jadi kita tidak boleh berhenti daripada menjana pendapatan dan menjana ekonomi. Jadi apa yang kita perlu buat untuk menyesuaikan diri kita dan untuk menceburi dan berjaya dalam bidang baru, kita perlu belajar perkara baru. Dan perkara ini boleh kita capai dengan memanfaatkan sepenuhnya sumber-sumber maklumat yang ada di perpustakaan. Kita perlu ambil, pinjam. Kalau dia adalah sumber maklumat dalam talian, kita perlu akses, kita cari. Kalau tak jumpa, kita rujuk kepada pustakawan yang bertugas dan kita cerna, kita pelajari, fahami, bincang ilmu-ilmu baru ini dan bidang yang kita perlu ceburi, dan kita cuba majukan produk baru, perkhidmatan baru sesuai dengan keadaan kelaziman baru yang dibawa oleh pandemik ini. Jadi peranan perpustakaan sekarang ini amat penting. Semua orang, terutamanya pekerja-pekerja yang telah hilang pekerjaan, perlu pergi ke perpustakaan. Sama ada pergi secara fizikal ataupun secara maya dan mengakses semua maklumat baru ini dan belajar dan cuba fahami. Tidak semua ilmu ini kita perlu belajar secara formal. Kita adalah seperti yang kita bincang pada awal sesi tadi, kita adalah mempunyai kebolehan pembelajaran yang amat menakjubkan. 2 tahun dari sejak kelahiran kita boleh menguasai apa-apa bahasa sahaja. Jadi kalau kita bersungguh, kalau kita menggunakan semangat ingin tahu kita yang tinggi, insya-Allah kita boleh menguasai apa pun ilmu pengetahuan baru yang kita perlukan. Dan perkara ini terbukti kalau kita lihat dalam bidang-bidang, terutamanya bidang yang tidak baik, maknanya dalam bidang jenayah, dalam bidang yang tidak yang salah dari sudut undang-undang, biasanya tidak ada institusi ataupun struktur pembelajaran yang secara formal. Misalnya kalau kita lihat di rumah kita nak buat jeriji besi apa semua, memang ada bengkel yang mengajar, memang ada tempat yang kita boleh belajar secara vocational bagaimana nak membuat jeriji-jeriji besi. Tapi tidak ada tempat yang mengajar orang macam mana nak memecah masuk rumah yang ada jeriji. Tetapi orang yang jahat ini, yang sudah menjadi pencuri ini, mereka menggunakan kebolehan mereka untuk belajar dengan membuat pemerhatian, dengan berbincang sesama mereka, memikirkan bagaimanakah ilmu pengetahuan untuk memecah jeriji yang telah dibuat oleh orang-orang yang belajar tadi. Dan mereka bila dapat memahami, mereka boleh melakukannya dengan mudah. Jadi kalau mereka dalam bidang jenayah ini boleh belajar sebegitu, maknanya kebolehan manusia itu mempelajari ilmu baru dengan membuat pemerhatian, dengan menggunakan maklumat sedia ada dan dengan menggunakan kesilapan dan ilmu yang orang lain telah kongsikan sama dalam buku, dalam bidang lain, adalah amat mungkin sekali. Jadi kita adalah pelajar. Semua kita sebagai manusia, kita ini adalah pelajar semula jadi. Secara fitrahnya kita ini memang the best student. Secara fitrahnya kita memang pelajar yang hebat. Cuma mungkin ramai orang yang tidak sedar bahawa tiap-tiap diri kita ini adalah pelajar yang hebat. Sehingga ada orang mengatakan, bahasa Inggeris susah, matematik susah, fizik susah. Jadi sehingga ada yang terus menjauhi, tidak mahu berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk memahami. Jadi sebab itulah kalau kita bersungguh-sungguh, sebenarnya apa pun kita boleh pelajari. Tidak ada yang mustahil. Kita telah jelas tadi bahawa sebagai manusia kita dilahirkan tidak mengetahui apa-apa. Tetapi kita belajar cara berjalan, belajar cara bercakap, belajar macam-macam kita belajar. Dan kita boleh belajar sebenarnya apa sahaja bidang ilmu pengetahuan. Kita mempunyai kemampuan untuk memahaminya. Kalau kita lihat 100-200 tahun dahulu, orang tak faham elektrik, orang tak faham internet, orang tidak faham banyak perkara. Kenapa sekarang boleh? Maknanya kalau kita bercakap mengenai handphone 300 tahun dulu, mungkin semua orang akan kata mustahil. Tapi manusia belajar sedikit demi sedikit sampai sekarang, sehingga perkara begini dianggap biasa. Kan? Kanak-kanak kecil pun boleh menggunakan benda-benda yang ratus tahun dulu
dianggap mustahil, yang mungkin memang seolah-olah memang tak dapat dipahami dan tak dapat dibuat, tapi sekarang menjadi biasa. Jadi kemampuan kita sebenarnya amat tinggi untuk belajar dan untuk memahami. Jadi dalam suasana pandemik, dalam suasana cabaran ekonomi masa kini, apa yang kita perlukan adalah belajar. Seperti yang telah saya nyatakan sebentar tadi, seperti yang dinyatakan oleh Saidina Ali, kalau kita hendak berjaya di dunia, hendaklah kita berilmu. Kalau kita hendak berjaya di akhirat, hendaklah kita berilmu. Maknanya, kalau kita nak berjaya menghadapi pandemik ini, kalau kita hendak berjaya mengatasi cabaran ekonomi ini, hendaklah kita berilmu. Dan nak berilmu macam mana? Belajar. Bila belajar macam mana? Dapatkan maklumat untuk kita fahami, untuk menjadi ilmu pengetahuan baru. Dan sumber maklumat yang kaya, yang banyak di mana? Di perpustakaan. Kita telah, perpustakaan telah membelanjakan banyak wang untuk mengumpul sumber-sumber maklumat ini. Apa yang kita perlukan sekarang? Pergi ke sana dan kita pilih apa bidang yang kita nak, cari maklumat, cuba fahami. Dan kita cuba membangunkan produk baru, mencuba membangun perkhidmatan baru untuk kita menjana pendapatan, untuk kita mencipta bidang ekonomi baru, ataupun untuk kita menceburi bidang ekonomi lain yang kita belum lagi kuasai. Jadi perpustakaan memang penting, khususnya dalam suasana pandemik COVID-19. Baiklah, dan saya kira banyak perpustakaan yang telah memindahkan perkhidmatan mereka ke atas talian, ya, secara atas talian. Jadi saya ingin tahu, dengan banyaknya kemajuan teknologi seperti ini, ya, aplikasi Zoom dan online learning, ya, bagaimana, adakah pustaka atau perpustakaan itu masih lagi diperlukan di masa kini? Kalau kita melihat sejarah perpustakaan, pada zaman dahulu perpustakaan ini sebenarnya dimulakan oleh golongan bangsawan, orang-orang yang mempunyai koleksi-koleksi bahan-bahan bacaan yang banyak. Biasanya adalah golongan pemerintah seperti raja di istana. Mereka mempunyai koleksi bahan-bahan maklumat, buku ataupun makalah ataupun surat-surat dan sebagainya. Dan juga orang-orang yang kaya dalam kalangan masyarakat, orang miskin, mereka sibuk menangkap ikan, menjadi nelayan, bertani dan sebagainya, dan mereka tidak mempunyai sumber maklumat yang banyak. Jadi perkembangan tamadun manusia apabila mereka menyedari kepentingan ilmu pengetahuan, dan bagaimana ilmu pengetahuan ini merupakan satu asas penting bagi setiap manusia untuk menguasai satu bidang baru dan memajukan diri dalam kehidupan, maka ilmu pengetahuan ini telah dilihat sebagai hak asasi kepada semua manusia. Jadi wujudlah gerakan untuk menjadikan perpustakaan ini boleh digunakan oleh masyarakat awam. Jadi perkembangan ini berlaku di negara lain. Beratus tahun dahulu mereka berjuang supaya diwujudkan perpustakaan awam yang boleh digunakan oleh orang ramai, supaya mereka berpeluang juga untuk membangunkan diri mereka dan berjaya di dalam kehidupan mereka. Dan jadi perkara ini, walaupun dengan keadaan masa kini, dengan teknologi internet, teknologi komunikasi yang begitu mudah dan sebagainya, masih lagi wujud jurang bahawa dalam kalangan orang awam masih ramai yang tidak mempunyai kemampuan untuk memperolehi kemudahan-kemudahan seperti ini, untuk membeli dan untuk membayar. Kalau kita guna perkhidmatan dalam talian, kita kena ada data, kita kena langgan data, kita kena ada peranti, kita ada handphone dan sebagainya. Dan tidak semua orang mempunyai kemampuan untuk membeli semua keperluan ini. Jadi perpustakaan, sebab itulah perpustakaan sekarang bukan hanya menyediakan buku-buku dan tempat untuk belajar sahaja. Sampai sekarang perpustakaan juga menyediakan wifi untuk secara percuma kepada ahli-ahlinya supaya mereka boleh akses internet dan berkomunikasi dengan orang lain. Jadi semua kemudahan teknologi masa kini disediakan di kebanyakan perpustakaan zaman sekarang ini. Jadi orang boleh dengan konsep berkongsi tadi menggunakannya secara percuma bergile-gile. Jadi dengan adanya kemudahan seperti ini, perpustakaan akan tetap relevan.
Dan kita melihat juga kemudahan seperti kemudahan yang berasaskan teknologi seperti robot untuk pengajaran dan pembelajaran, pencetak 3D dan sebagainya. Disediakan oleh perpustakaan yang disebut makerspace, yang disebut dengan nama-nama lain juga, dan ini memastikan bahawa tidak ada dalam masyarakat orang yang tidak berpeluang jikalau mereka ingin untuk mempelajari teknologi-teknologi baru ini untuk membangunkan diri mereka sendiri. Sebab itu perpustakaan tetap relevan disebabkan konsep mengumpul sumber-sumber maklumat dan sumber-sumber pembelajaran ini satu tempat dan digunakan secara bersama dan secara percuma oleh orang awam. Makin banyak teknologi yang ada, makin perlulah kita melengkapkan perpustakaan dengan kemudahan-kemudahan tersebut supaya semua orang, sebab kita tidak tahu di dalam kalangan masyarakat kita secara keseluruhan ini siapa yang mempunyai potensi kecerdikan yang paling tinggi. Kadang-kadang orang yang mempunyai kecerdikan yang tinggi ini mungkin tinggal dalam keluarga yang miskin. Kalau kita tidak dedahkan mereka dengan keperluan sebegini, mungkin kemajuan diri mereka akan terhad. Kalau mereka tidak berpeluang untuk menyerlahkan potensi mereka sepenuhnya, yang rugi bukan hanya dia, negara pun rugi. Jadi kita perlu membangunkan semua potensi-potensi bijak pandai dalam kalangan masyarakat kita. Tak kiralah mereka itu dari keluarga miskin atau golongan yang mampu, dan perkara ini boleh kita capai dengan menyediakan kemudahan-kemudahan dan sumber-sumber ini di perpustakaan supaya boleh digunakan secara bersama. Untuk perpustakaan kekal relevan pada masa kemajuan teknologi, apakah peranan seorang pustakawan dalam perkara ini? Sebenarnya, kepentingan ilmu pengetahuan amat asas. Oleh kerana keperluan ilmu pengetahuan adalah amat asas, maka keperluan kepada maklumat adalah amat asas. Tidak kira sama ada kita belum maju, ataupun kita telah maju, ataupun kita ingin lebih lagi maju, maka keperluan kepada maklumat itu tetap sentiasa wujud. Jadi, pekerja-pekerja maklumat, khususnya pustakawan, adalah merupakan golongan profesional yang amat strategik, yang amat penting. Jadi kita perlu melengkapkan diri kita dengan ilmu pengetahuan kepustakawanan, pengurusan maklumat yang lengkap. Kita perlu menguasai pelbagai teknologi berkaitan dengan perkhidmatan dan juga pengurusan maklumat supaya kita boleh mengoptimumkan perkhidmatan dan sumber yang ada di perpustakaan masing-masing, supaya kita boleh memberi impak yang besar kepada masyarakat yang kita beri perkhidmatan. Jadi di kalangan pustakawan khususnya, kita harus menguasai semua bidang berkaitan dengan kepustakawanan, khususnya pengurusan sumber maklumat dan teknologi-teknologi yang berkaitan. Zaman teknologi yang berubah begitu pantas begini, maka kita juga perlu belajar dengan cepat. Jadi keperluan perpustakaan juga amat penting, dan keperluan pustakawan dan bidang kepustakawanan juga amat penting dan amat strategik. Kita melihat bagaimana bahawa di dalam negara-negara maju, mereka mempunyai prasarana perpustakaan yang amat baik, dan mereka membelanjakan banyak peruntukan untuk membangunkan perpustakaan mereka masing-masing. Kita boleh lihat secara umum bahawa tidak ada negara yang kaya dan maju yang tidak mempunyai sumber maklumat yang banyak dan kaya. Jadi semua negara yang kaya dan negara yang maju mempunyai sumber maklumat yang banyak dan sumber maklumat yang kaya. Dan kebanyakan negara miskin, hampir semua negara miskin, mereka juga miskin sumber maklumat, dan mereka juga tidak melabur dengan banyak dalam pembangunan prasarana maklumat, khususnya perpustakaan awam. Jadi golongan profesional pustakawan perlu memainkan peranan, mengetengahkan dan menonjolkan kepentingan perpustakaan dan menonjolkan kepentingan budaya belajar sepanjang hayat, dan juga memastikan masyarakat menggunakan sepenuhnya kemudahan yang ada ini. Kalau tidak, maka pelaburan yang banyak di dalam membangunkan sebuah perpustakaan itu tidak akan memberi pulangan yang sepatutnya. Maka orang akan melihat bahawa perpustakaan itu sebagai suatu institusi yang menghabiskan dana tetapi tidak memberi pulangan yang berbaloi. Jadi pustakawan mempunyai cabaran yang besar untuk
menggalakkan masyarakat supaya mereka mengamalkan budaya amalan belajar sepanjang hayat, dan juga untuk melengkapkan diri-diri pustakawan itu dengan teknologi terkini berkaitan dengan bidang kepustakawanan dan pengurusan maklumat, supaya semua orang menyedari kepentingan belajar sepanjang hayat dan menggunakan sepenuhnya kemudahan dan perkhidmatan yang disediakan oleh perpustakaan, dan memajukan diri mereka dan juga memajukan masyarakat mereka dan memajukan negara dan dunia keseluruhannya supaya menjadi lebih baik untuk kemaslahatan semua. Jadi masyarakat amat memerlukan perpustakaan sebagai satu institusi yang mengumpulkan ilmu-ilmu pengetahuan manusia seluruhnya untuk dirujuk dan dipelajari oleh orang lain, dan pustakawan berperanan untuk memastikan institusi ini berfungsi sebagaimana sepatutnya. Tidak kiralah sama ada teknologi berkaitan dengan penyimpanan dan penerbitan maklumat itu berubah dengan pantas, maka pustakawan perlu melengkapkan diri mereka dengan kemahiran yang bersesuaian. Baiklah, terima kasih kepada Tuan Haji Jafri kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada kali ini. Librarian Talk akan bersiaran setiap Selasa di semua platform sosial media Pustakaan Negeri Sarawak. Jadi jangan lupa saksikan siri seterusnya dengan topik baru dan jemputan baru. Sehingga bertemu lagi, Assalamualaikum dan salam sejahtera.